Industri. Sekarang ni industri-industri yang besar-besar, especially mereka dah ada mereka punya R&D unit. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Selamat kembali ke kita punya mega series Oxford Kesarajanaan Muka Rindu ini. Siri ini saya buat untuk saya berkongsi pengalaman daripada zaman belajar sehinggalah zaman saya habis PhD saya di Oxford itu, dan insyaAllah saya cuba yang terbaik untuk saya berkongsi informasi-informasi yang bermanfaat. Okay, so untuk episod yang kali ini saya buat khas untuk saya berkongsi dengan anda bagaimana saya ketika itu saya memilih topik research saya, PhD saya. So insyaAllah, dan untuk pengetahuan anda, perkongsian ini bukan sahaja untuk PhD lah. So basically anything to do with anda punya tak kisahlah kalau anda pensyarah ke, anda researcher di mana-mana institut ke, saya yakin insyaAllah perkongsian saya kali ini akan dapat memberi sedikit sebanyak informasi berkenaan dengan bagaimana anda boleh memilih topik research yang terbaik. Baik, episod kali ini saya akan combine pengalaman saya sendiri dan juga beberapa buah buku, termasuk buku inilah The Startup of You by the founder of LinkedIn, Reid Hoffman, dan juga satu lagi buku yang bertajuk Designing Your Life lah. Berdasarkan buku ini, kita akan pakai satu chapter yang sangat special yang dipanggil Develop a Competitive Advantage, yang mana ada 3 elemen dalam that development process lah. Yang pertama adalah asset, yang kedua adalah aspirasi, aspirations, dan yang kedua adalah market realities. Okey, jom kita mulakan. Baik, untuk komponen yang pertama ini, anda kena tengok asset ataupun anda punya kelebihan, kekuatan anda, you as a person. Anda punya, sebagai contoh, mungkin anda dah pernah buat personality test. Saya galakkan anda buat regularly lah. Saya suka pakai 16 personality test. Saya protagonist, tapi masa saya zaman belajar dulu, saya bawah analytics punya kategori, sedikit introvert. Tapi sekarang bila dah jadi pensyarah ni, saya suka bercakap, berborak dan sebagainya. Saya sedikit extrovert lah. So itu bergantung juga dengan anda punya personality. So do regular personality test dan juga tanya juga anda punya rakan-rakan keluarga anda tentang anda punya kekuatan dan kelebihan. Di situ anda akan kenali anda punya kelebihan. Sebagai contoh, anda orang yang suka buat interview, ataupun anda jenis suka buat programming, ataupun anda suka buat eksperimen di dalam makmal. Check anda punya kekuatan, your asset. It's not just that. Kalau boleh, anda juga check anda punya pengalaman anda, skill-skill yang anda telah pelajari ketika zaman belajar dulu, zaman degree ke masters ke, yang menjadi anda punya kekuatan, anda punya tools untuk anda memilih bidang ataupun topik yang mana anda rasa anda boleh successfully finish ataupun complete that research. Itu berkenaan dengan assets lah. Kalau saya boleh kongsi sedikit pengalaman saya ketika itu, saya punya assets masa tu memang saya punya masters dalam bidang biomechanics, computational biomechanics, dan masa saya buat research tu, saya nampak lah ada beberapa aspek yang mana kenapa implant, saya buat joint implant, kenapa implant masa tu fail, banyak kali fail kena, instead of asalnya diganti dengan arthroplasty yang mana masih membenarkan pergerakan di joint tersebut, tapi dia fail sebab dia berlaku longgar, implant tersebut longgar, lalu dia kena buka balik, lalu dia combine, dia panggil arthrodesis, combine the bones, penyakit tu hilang tapi joint tu tak boleh nak restore lah. Okey, itu bila saya study balik, rupanya kita punya ilmu berkenaan bagaimana cells ataupun tisu react ataupun respon terhadap mechanical stimulation masih belum lagi kita faham. So masa tu saya tengok balik, okey, biomechanics kita study tentang the mechanics of living things, tapi mesti ada satu lagi bidang yang melengkapi tentang bagaimana living things responds towards mechanical stimulation, force, loads dan sebagainya lah. So daripada situ saya punya asset adalah pengetahuan saya tentang the research gap dekat situ. Jom kita teruskan kepada komponen yang kedua, which is aspirations ataupun anda punya aspirasi ataupun impian, dreams. Dan di sini juga saya galakkan anda utamakan anda punya own aspirasi 80%, dan mungkin juga aspirasi keluarga anda, mak ayah ke, adik-beradik, pasangan dan sebagainya 10%, 20% lah, tengok macam mana. Kerana ini penting sangat sebab research is like very gali dalam tau, it's a deep work. So dia memerlukan emotional yang betul-betul genuine untuk anda betul-betul successfully complete anda punya research tersebut lah. So penting anda punya impian yang betul-betul anda sendiri impikan. Sebagai contoh, pengalaman saya ketika itu, selain impian saya untuk improve saya punya bahasa Inggeris, saya cari bidang yang mana research journal banyak dalam bahasa Inggeris lah. So that's why saya pergi overseas untuk improve saya punya English. Tapi other than that, sebenarnya ketika itu saya punya impian adalah untuk saya betul-betul complete the whole story berkenaan dengan bagaimana these two worlds can be connected handsomely. Sebagai contoh, dunia biologi dan dunia mechanics, right? So saya dah study biomechanics for my masters. So saya buat Google, buat research dan sebagainya. Saya jumpa satu lagi bidang which is mechanobiology, which is a bidang untuk dia macam complement each other. Biomechanics daripada A ke B, mechanobiology daripada B ke A. Dan apabila saya lihat bidang mechanobiology tersebut, saya macam like, okay, Alhamdulillah saya dah jumpa satu impian saya untuk melengkapkan the whole story untuk saya at one point untuk saya jadi subject matter expert lah ataupun pakar rujukan dalam bidang yang menghubungkan antara
biology dan mechanics dalam konteks computational modeling. Sebab saya punya kelebihan, saya jenis yang saya boleh buat computational modeling, simulation, programming depan komputer lama. Saya punya attention span lama berbanding kalau saya duduk dekat makmal. Saya kalau pegang barang memang cepat rosak. So saya memang tak boleh buat eksperimen. Zaman saya belajar dulu, zaman sekolah rendah, any benda yang saya pegang memang akan pecah dan rosak lah. So saya dah tahu itu kelemahan saya. Saya punya kekuatan adalah programming, simulation dan sebagainya. I use that dan saya fokus saya punya bidang kepada computational biomechanics and mechanobiology. Itu impian saya lah masa tu. Baik, untuk yang ketiga ini sangat penting kerana ramai orang dia check dia punya asset, kelebihan dia, dan dia check dia punya impian, tapi dia tak check apa yang berlaku dalam realiti sekarang. Ni orang panggil market realities ya. Penting untuk kita pastikan bahawa kita berpijak di bumi yang nyata. Apa yang saya boleh cadangkan dekat anda untuk anda check, untuk anda menggunakan market research ini, untuk anda pastikan anda punya research topik ini betul-betul ada demand dan ada impact kepada masyarakat, kepada industri, kepada universiti, kepada industri juga. So anda boleh mulakan dengan anda Google dekat mana-mana universiti, diorang punya research institute, research center, research group dan sebagainya. Tengok berdasarkan anda punya aspirasi tadi tu, ada tak mana-mana research group yang buat that very research, especially untuk negara-negara yang maju dan kaya. Ini penting kerana apabila mereka buat research ni, mereka punya financial abundance sudah cukup, so they don't really concern about the financial impact of things. Mereka lebih fokus kepada genuine intention untuk mereka buat research. Tapi bergantung, kalau applied research, yes, financial impact sangat penting lah. Tapi kalau fundamental research, itu penting untuk research institute ataupun universiti tersebut sudah ada financial abundance. So anda boleh tengoklah yang mana satu, applied ataupun fundamental. Dan untuk pengetahuan anda, biasanya universiti ni mereka ada close connection dengan governments ataupun policy makers lah. Biasanya kerajaan akan jumpa universiti untuk buat beberapa research topik. So anda boleh tengok biasanya ada kolaborasi antara research group itu dengan governments punya aspirasi atau perancangan kerajaan tersebut untuk negara mereka lah ataupun dunia. So anda boleh jadikan itu sebagai untuk pastikan anda punya research topik itu ada juga impact kepada policy making negara dan juga core knowledge of that very research topik lah. Dan kalau saya boleh kongsi, anda juga boleh tengok mana-mana universiti yang ada spin-off company ataupun research group yang ada spin-off company. Itu menunjukkan bahawa mereka punya research, development, commercialization dan productization mereka, dia punya chain itu sudah somewhat complete. Itu menarik untuk anda pastikan bahawa anda punya research topik anda ini ada market demands, dia punya marketability itu somewhat confirmed. Itu again, this is applicable untuk anda punya research yang applied lah. Tapi kalau fundamental research, anda boleh tengok the other end of the spectrum. Sebagai contoh, policy making ataupun etiologi asal usul ilmu, philosophical exploration, itu anda boleh kata bahagian situlah. Tapi kalau when it comes to like commercialization, productization, anda boleh tengok the other end of the spectrum. Anda boleh tengok macam mana perkembangan spin-off company dekat dalam universiti tersebut ataupun daripada research institute lah. Okay, itu antara tips yang sangat bermanfaat untuk anda check marketability of your research topic. Dan bila anda dah tengok ada spin-off company, ada industri dan sebagainya, kadang-kadang anda boleh buat research bersama-sama dengan mereka juga. Sebagai contoh, data collection anda boleh buat dekat industri ataupun dekat di spin-off company ataupun startup tersebut. Itu akan memudahkan banyak perkara lah. Kerana ingat untuk PhD especially, anda punya journey itu lebih kepada philosophical and etiology of your knowledge ya. When it comes to techniques and method, itu penting, tapi for PhD lebih pentingkan kepada deep work, bukan technical work too much. Technical work lebih banyak ketika anda apply, ketika anda punya postdoc tu nanti ya. Baik, untuk market realities juga saya cadangkan anda semak ataupun Google industry. Sekarang ni industri-industri yang besar-besar, especially mereka dah ada mereka punya R&D unit. Kalau dalam bidang saya memang saya suka tengok Google Research, Facebook Research, Amazon dan sebagainya, kerana mereka juga publish paper. Itu satu. Daripada publication mereka, kita nampak ada future work dan sebagainya kan. So dari situ kita boleh tengok lah apa future research yang kita patut consider untuk kita punya own research topic. Mereka adalah trendsetter lah basically ya. Mereka juga ada juga industri yang offer PhD, postdoc, dan juga some industri ada juga offer lecturership. Sebagai contoh, Dyson Institute, mereka juga ada hiring lecturer untuk diorang punya institute lah. Saya dulu sempat apply jadi pensyarah di UK, Dyson Institute, tapi saya withdraw my application sebab masa tu saya dah kena balik Malaysia. So anda boleh check industri sekarang pun ada mereka punya own institute ataupun academy. Di situ anda boleh tengok lah apa research yang sedang in sekarang ataupun yang akan berlaku pada masa akan datang lah. Okay, so daripada pengalaman saya punya computational biomechanics and mechanobiology, dan sekarang saya tahu bahawa artificial intelligence memerlukan cognitive elements untuk mereka betul-betul advance AI sampai level super AI
AI, yang mana AI boleh jadi lebih hebat daripada manusia. Memang saya menggunakan these three components untuk saya advancekan lagi saya punya research and my consultation jugalah. So itu my journey. So anda boleh check anda punya lah. Baik, sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sekiranya anda dapat tekan button like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan juga kongsi video ini kepada rakan-rakan anda untuk manfaat kita bersama. Kita jumpa dalam episod dan video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye bye.